Kita ada 5 menit lagi sebelum memulakan program kita pada malam ini. Sementara menunggu kawan-kawan yang lain untuk masuk ke dalam webinar hari ini, kita berhibur dahulu bersama lagu Acak-Acan dari Blue. We are a top-of-the-line broker with a 10-year history of success. In these 10 years, we've received more than 40 industry awards. It's the end of the month and the weekend. The spenders check, everything will be there. I'ma tip myself, I'ma spend it on myself. I'ma drop it like it's pouring, I'ma throw it on myself. Check, 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 check. Bisa, woi. Isyak maghrib, weh. Pandai lah.
Sebelum memulakan program kita pada malam ini, semua hadirin digalakkan untuk menghidupkan kamera jika tidak mengalami sebarang masalah internet dan memastikan menutup mikrofon masing-masing untuk kelancaran program. Kepekan kuala membeli bingka, burung berbah di pohon cemara. Majlis bermula tirai dibuka, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada panel jemputan dan sidang hadirin sekalian. Segala puji-pujian kehadrat Allah dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama bersua pada malam yang indah ini dalam webinar nilai tambah untuk graduan sains sukan. Saya Faiz Nur Wasli selaku moderator anda pada malam ini. Hadirin yang dihormati sekalian, bagi memberkati program kita pada malam ini, marilah bersama-sama mengaminkan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Nur Halim Hashim. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih diucapkan atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Suka saya ingatkan, link kehadiran telah diletakkan pada ruangan chat box dan untuk makluman hadirin sekalian, link untuk isi jil akan diberikan di hujung program ini nanti. Sidang hadirin sekalian, sebelum melusuri lebih mendalam berkaitan dengan topik yang akan dibincangkan, izinkan saya memperkenalkan panel jemputan pada hari ini. Nama beliau adalah Encik Amir Kasturi bin Rahim dan merupakan seorang pegawai kecergasan Majlis Sukan Pahang. Apa kabar Cik Amir? Hello, test. Dengar? Boleh dengar? Boleh. Alright, baik. Siap, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Isno. Alhamdulillah. Makin berseri ya, makin handsome ya sekarang malam ni. Kat rumah macam ni je lah. Oh, patutlah. Okey, baiklah. Untuk makluman semua hadirin, Cik Amir merupakan alumni daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris dan juga alumni Fakulti Sains Sukan dan Penjurulatihan. Tanpa membuang masa lagi, dijemput Encik Amir untuk memperkenalkan latar belakang beliau. Dipersilakan. Okey, baik. Sebelum tu, Rotali ada? Rotali tak ada lagi? Tak ada lagi? Belum ada. Okay, terus je lah Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam kepada semua pelajar-pelajar Fakulti Sains Sukan. Saya mention Fakulti Sains Sukan dan Kejurulatihan Universiti Pendidikan Sultan Idris.
Nama saya Amir Kasturi Berahim. Saya perkenalkan diri saya dulu. Amir Kasturi Berahim, berasal daripada Pekan Pahang, berumur 27 tahun tahun ini. Masih bujang, belum berkahwin dan belum berpunya. Okey, saya merupakan seorang alumni di Fakulti Sains Sukan dan Kejuratihan juga. Dan sebelum ini latar belakang pendidikan saya bersekolah di tempat saya lah, Pekan Pahang, SMP Jalan Timur. And then saya mengambil diploma juga di UPSI pada tahun 2012. Tapi di dalam diploma pendidikan awal kanak-kanak di UPSI. Okay, bukan masa tu masih tak ada lagi diploma sains sukan di UPSI. And then saya menyambung ijazah masih lagi di UPSI. Ijazah sarjana guna sains sukan, sains kejuratihan S74. Awak semua kan S74 lah kan? Kita course yang sama. Semua saya sikit je atas saya batch Viper. Right. Jadi untuk latar belakang sukan saya tak adalah hebat mana, tapi pernah jugalah orang cakap mengharumkan sedikit nama diri sendiri, nama keluarga, nama IPT dan juga nama Malaysia pun ada. Okey, sebelum ni dalam ikut latar belakang sukan saya pernah mewakili negeri di kejohanan SUKMA 2012, 2014. And then macam dekat slide ni ada saya mewakili Malaysia ke Open Belgium pada tahun 2013. Kemudian Masum sepanjang tahun berada di UPSI. Alhamdulillah Masum tak pernah tinggal lagi dari tahun 2012 hingga 2018. Sukip pun sama. Dan satu kejohanan antarabangsa yang UPSI sendiri anjurkan, International UPSI Open Malaysia. So itulah sedikit latar belakang saya mengenai sukan lah, saya sebagai seorang atlet. And then latar belakang sebagai kerjaya saya bermula di UPSI lagi. Masa belajar lagi saya dah bermula sedikit pengalaman sebagai seorang jurulatih, iaitu di kelab pencaksilat UPSI. So, dalam masa yang sama saya atlet, saya student dan juga saya memegang jawatan sebagai jurulatih lah kelab silat UPSI. So adalah beberapa kejohanan yang saya pergi seperti sebagai seorang jurulatih, Masum, Sukip ada, kemudian International Open di UPSI sendiri. And then sekarang ini sebelum tu pun selepas tamat pengajian selepas menjadi alumni, saya ada juga bekerja sebelum sekarang ni lah. Saya bekerja sebagai fitness trainer di satu gym komersial di Pahang juga. And then lepas pada itu barulah saya beralih, orang kata rezeki daripada habis belajar, sekejap je dalam 2 bulan, 3 bulan saya bekerja di luar. And then dipanggil ke tempat praktikal saya. So saya praktikal tempat tu, and then saya terus dapat kerja di situ, iaitu di sekarang ni lah jurulatih Majlis Sukan Pahang. So jawatan saya di sini sebagai jurulatih kecergasan di bawah unit kejuratihan dan juga sains sukan. Di bawah Majlis Sukan Pahang kita ada banyak unit. So saya di bawah unit sains sukan dan kejuratihan macam fakulti kita juga. Tapi saya sebagai jurulatih kecergasan. Alright, itu saja untuk sesi perkenalan diri saya lah. Alright. Terima kasih Cik Amir. Menarik sungguh ya panel kita pada malam ini. Paling penting belum berpunya. Mana yang belum berpunya, bolehlah PM tepi lepas ni. Okey, seterusnya saya akan menanyakan beberapa soalan kepada Cik Amir. Okey, jadi berdasarkan pekerjaan Cik Amir sekarang, bolehkah Cik Amir berkongsi pengalaman semasa temu juga sebelum masuk ke alam pekerjaan tersebut? Okay, first thing sebelum tu kita nak relax je sebab Faiz Nur dia macam formal sangat. Jadi yang lain semua relax je, jangan ikut dia sangat. Okay, pengalaman semasa temu duga
semasa temuduga saya nak masuk ke alam pekerjaan sekarang ni, orang cakap senang lah, dipermudahkan urusan juga. So saya selepas habis daripada tamatnya latihan industri di sini juga, kemudian saya bekerja sebagai finance planner, and then saya dipanggil untuk temuduga di satu jawatan sekarang lah, Jurulatih Kecergasan. And then pengalaman sewaktu temuduga itu agak debar juga, sebab tapi debar tak debar mana lah, sebab kita dah pernah berada di dalam situasi yang akan kita masuk kerja nanti sewaktu di latihan industri lagi, sewaktu kita praktikal kan. So saya ambil pengalaman sewaktu praktikal itu sendiri untuk bawa ke semasa temuduga tersebut. So bila dia tanya, panel sewaktu temuduga tanya apa skop kerja yang kita perlu buat, yang akan datang kita buat, so kita dah tahu awal kan, sebab kita pun dah pernah praktikal. Sebab tu pentingnya sewaktu praktikal tu kita banyak dapatkan info-info untuk kita guna pada masa depan kan. So alhamdulillah saya dapat tahu sedikit lah serba-serbi mengenai skop kerja yang saya akan buat, and then saya boleh boleh jawab lah, boleh cakap sewaktu temuduga tu. Kemudian alhamdulillah sekejap je, dalam seminggu saya terus dipanggil untuk masuk kerja. Agak formal, sorry. Okay, thank you. Okay, untuk soalan kedua, okay, sebagai makluman panel juga, saya lihat dalam ruangan Google Meet kita pada malam ini ramai graduan daripada kos lain juga, dan juga kos dalam bidang sains sukan juga. Jadi saya ingin bertanyakan, apakah persediaan yang diperlukan oleh bakal graduan sama sebelum menceburi dalam bidang kerja, ya, sama ada dia dalam bidang yang umum ataupun lebih mendalam, lebih kepada sains sukan, macam tu. Okey, kita ambil yang umum dulu senang kita ambil yang umum ni sebab ada yang bukan sains sukan kan. So kalau mengikut daripada segi umum dia, persediaan yang diperlukan oleh bakal graduan sebelum sampai ke tahap kerjaya tu, kita kerja tu, first thing is pengetahuan am lah. Pada saya pengetahuan am dan juga pengetahuan skop kerja kita yang akan kita gunakan nanti pada masa depan tu, kita tahu. Sebab tugas-tugas yang kita dapat nanti tidak orang kata tidak mencapai kita punya KPI. Kita letak KPI kita. Okey? KPI kita, contohlah KPI kita setakat 50%, tapi kita tak akan terima kita punya skop kerja tahap 50%. Kita akan dapat lagi lebih. So benda tu sangat penting, kita perlu tahu semua pengetahuan am dan juga skop kerja yang kita akan buat. Alright, and then yang kedua pada saya ialah social skills. Social skills sendiri untuk kita, saya ambil contoh komunikasi lah. Alright, komunikasi ni bukan saya suka je, maknanya semua, untuk semua komunikasi penting sebab bila ada komunikasi yang baik, itu adalah menunjukkan kita ada satu jati diri yang baik. Right? Bila kita cakap dengan orang tu boleh faham apa yang kita nak sampaikan, and then kita sendiri pun boleh faham apa yang nak sampaikan. So dia berbeza dengan orang, kan? Kita tengok ada berbeza, ada orang ni jenis cakap dia cakap panjang-panjang tapi orang tak faham. Right? Ada orang yang memang short and simple, dia cakap je orang boleh tangkap apa yang dia nak. Alright. So pada saya social skills untuk komunikasi tu memang penting. And then pada saya pula seperti satu benda yang kita buat tu, saya rasa pentingnya adalah kita dapat, contoh seorang tu boleh berkongsi ilmu ataupun idea. Alright. Yang ni kira umum lah untuk semua umum. Bila orang cakap contoh kita ambil situasi yang temuduga tadi,
kalau panel di dalam tu tanya, contohlah dia tanya pengetahuan am tentang semasa bola sepak. So kita boleh jawab. Yang ni tak ada pada sains sukan, tapi contoh itu pengetahuan am kan. Dia tanya, okey bola sepak sekarang ni awak tahu tak ada ni. Kita bagi pendapat, kita bagi fakta satu, and then dia tanya apa awak rasa ni. Kita boleh cakap, kita boleh bagi satu ilmu ataupun idea yang baru. Right. So kat situ faham tak, kita akan tarik minat kalau di Temuduga tu kita boleh tarik minat panel tu, macam mana dia boleh pandang kita jauh lebih baik, dia cakap kan. So dia cakap budak ni ada potensi untuk lebih berjaya, sebab aku cakap A, dia boleh jawab B, C, D, E, F, G. So dia boleh jawab banyak. Okay. And then seterusnya pada saya persediaan masa. Okay, poin seterusnya saya bagi persediaan masa, sebab berbeza daripada sekarang. Okay, sekarang awak semua masih lagi di universiti, masih belajar. Masa kita berbeza. Bila bekerja nanti masa sangat berbeza. Alright, sebab sekarang boleh relax lagi kan, kita boleh buat assignment, last minute punya kerja, itu tak ada jadi masalah. Tapi bila di dalam bidang kerjaya ni, benda tu pada saya tak boleh lah, sebab saya sendiri pun ada pengalaman. Bila saya mula-mula bekerja, saya ikut kita punya time lapse waktu sama belajar kan. So tak boleh buat benda tu. So waktu tidur, waktu kita bahagikan masa bila nak belajar, bila nak buat kerja ni, so tak boleh. So masa pada saya penting lah kan. Kalau dulu di universiti, kalau datang nak jumpa dengan lecturer, lambat sikit lecturer tak ada masalah. Tapi di tempat kerja, bos dia akan tak cakap banyak. Awak lambat, bam, dia bagi, dia marah-marah. Dia nak cakap apa, dia bos. Kita boleh buat apa kan, kita kuli. So kita kena dengar cakap dia. So masa tu pada saya penting lah. And then satu lagi, saya rasa emosi lah. Poin saya seterusnya, saya rasa emosi. Sebab banyak kes yang berlaku, kehilangan kerjaya disebabkan emosi. So kawalan emosi ni sangat penting. Saya rasa kita boleh ubah kita punya kerjaya tu, bukan kerjaya, kita punya attitude kita melalui emosi. So kalau kita berada dalam emosi yang betul, kerja kita akan jadi smooth je kan. Kita tak akan jadi sangkut-sangkut, kita tak akan tangguh-tangguh, sebab kita tak ada masalah. Kita boleh buat semua kerja pada bila masa je. So kita boleh kawal emosi kita. So contohlah kalau emosi macam orang bujang lah, contoh orang bujang, kita semua bujang lagi kan. Dr. Ali je yang dah kahwin kalau dia ada. Kita semua bujang lagi. So contohlah andai kata gaduh dengan girlfriend, dia gaduh dengan boyfriend, tak ke benda tu berganggu. Dia akan mengganggu sedikit sebanyak, memang akan mengganggu kerja kita. Kita tak boleh buat, kita fikir pasal boyfriend, girlfriend yang mengajuk tu. Kalau kita tak fikir, kita keras tak apa. Ni kita tak keras. Fikir juga kata keras, tapi kita tetap fikir kan. So emosi kita ni kalau boleh memang kena jagalah, memang kena prepare awal-awal. Sama juga waktu di tempat kerja nanti, emosi kalau kena marah dengan bos. Contoh kita ambil contoh, kena marah dengan bos. Kalau lah andai katalah kuat macam mana pun kan, wakil dunia pun main sukan angkat berat pun, kalau kena marah dengan bos takkan tak terasa dekat hati betul. Mesti terasa juga. So benda tu melibatkan emosi kita kan. Bila melibatkan emosi kita, kita mula rasa down, rasa tak nak buat kerja, rasa dah malas nak kerja, padahal baru kerja setahun 2 tahun. Tapi bila mengganggu tu, pada saya emosi teruk lah. Saya ada nampak Dr. Ali masuk kan. Selamat malam Dr. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Thank you. Selamat malam. Selamat malam bos. Tak ada hal. Teruskan. Nanti aku masuk. Teruskan dulu. Alright. Okay, Pak Isno. Itulah pada saya persediaan yang perlu disediakan oleh bakal graduan lah untuk mencuburi bidang kerjaya nanti kan. Sebab semua orang nak bekerja, tak ada orang yang tak nak kerja kan. So poin-poin yang tu saya rasa kena prepare daripada sekarang lah kalau boleh. Right, kita walaupun masih belajar tapi kena prepare lah untuk masa depan. Okay.
Okey, terima kasih atas soalan tadi. Okey, soalan seterusnya. Apakah kelebihan yang perlu dimiliki oleh bakal graduan untuk menarik minat pihak luar ataupun majikan dengan bakal graduan tersebut? Macam Cik Turi cakap tadi, kita mesti ada lebih berbanding yang lain. Bila kita cakap A, bila panel bertanyakan A, kita boleh jawab sampai B, C, D, E, F. Jadi macam kelebihan lain sama ada dalam macam bentuk sijil kah, selain soft skill tu semualah, sijil kah, macam macam orang link kah, begitu. Boleh ulas sikit? Alright. Apa yang boleh saya cakap kat sini, okay, yang sijil tu kita cakap sekejap lagi pasal itu kita boleh relatekan dengan sport science punya terms. So yang kita ambil yang apa kata yang basic dia, saya rasa kelebihan yang perlu ada lah pada graduan lain selain daripada sijil tu nanti. Yang pertama saya rasa multitasking lah. Sebab pada saya multitasking ni dia nampakkan kita lebih gah lah, kita cakap kan. So bila orang tengok kita boleh buat 2-3 kerja tu, dia nampak kita ni lagi fokus. Dia akan, kita ibarat macam dia akan angkat lah martabat kita tu. Maksudnya cakap budak ni memang bagus. Dia cakap budak ni memang ada masa depan lah. Tak ada hal lah bagi kerja 2-3 pun dia boleh buat kan. And then satu multitasking, yang kedua kita boleh berfikir di luar kotak. Sama juga macam yang point yang atas tadi yang saya cakap perkongsian ilmu tu. So berfikir luar kotak ni kita boleh solve problem. Itu yang paling penting. Sebab di masa kita dalam kerjaya ni, problem memang akan ada. Even 3-4 jam tu tiba problem sampai, kerja sampai. Itu pun kita anggap problem. And then kita boleh selesaikan masalah dengan cepat lah. Ini untuk yang awam lah, untuk orang awam semua. Selain daripada yang sijil tu, ini untuk orang awam lah. Ini untuk kita punya soft skill. And then kalau untuk saya fokus untuk sains sukan, ada sijil tambahan tu adalah satu kelebihan yang memang tinggi. Okay, pada saya memang diperlukan. Pada sekarang, mungkinlah sekarang ni kita tak nampak. Tapi bila nak digunakan, waktu hadapan tu, dia jadi satu, kita cakap, nasib baiklah aku ada ambil sijil ni kan. So macam sains sukan sendiri, dalam bidang sains sukan ni banyak kan. Even kita ibarat kita dah ada, nanti bila dah habis, kita dah ada ijazah sarjana muda sains sukan. So di peringkat kebangsaan sendiri, kita dah ada level 1 sport science kan. So kita nak dapatkan sijil kejurulatihan tu, kita kena ada satu SPKK, betul. SPKK kita yang spesifik coaching sukan apa. Right. Sendiri-sendiri punya sukan lah. Macam saya main sukan silat. So saya ada satu level 1 SPKK and level 2 SPKK and then level 1 sport science. So benda tu diperlukan untuk kita guna sebagai seorang coach, memang diperlukan lah. Tapi sewaktu kerja, contoh macam saya sekarang, jawatan saya sebagai jurulatih kecergasan, memang saya perlu sangat lah. Okay. And then saya pun ada ambil sukan lain punya SPKK. Sebab benda tu kalau di tempat saya sekarang lah, benda tu jadi satu KPI. So saya punya bos cakap kita kena buat satu benda yang di luar jangkaan kita. So saya ambil lah sukan lain punya SPKK. Dia membantu saya, kita boleh faham. Sebab saya ni jaga semua sukan kan. Saya conditioning untuk semua sukan. So saya kena faham sukan ni macam mana, sukan ni macam mana, sukan ni macam mana. Okay. Contoh juga nanti kalau dah bekerja, andai kata lah kita ambil contoh jadi cikgu sebab ada juga yang S74 jadi cikgu. Kalau lah andai kata diberi tugas oleh pengetua untuk jaga sukan ni ke, jaga sukan ni, bawa sukan ni pergi sukan sekolah-sekolah MSSM kan. So kalau cikgu tu sendiri tak tahu mengenai sukan tu, macam mana kita nak guide untuk murid-murid anak pelajar-pelajar kita ni, betul tak? So sijil tambahan mengenai sukan tu penting. And then sijil tambahan lain
ni untuk orang awam lah pula. Sedia tambahan lain seperti kita ada bakat yang terpendam. Contoh, saya bagi contoh, saya ada belajar alat muzik satu. Okay, saya tak sangka pula saya belajar alat muzik tu sampai ke kerja sekarang saya diperlukan untuk join satu band. So benda tu kita tak sangka tau, kita macam main-main suka je kan, tapi tiba-tiba pengarah cakap boleh, siapa yang boleh main band, kita nak tubuhkan satu kelab di Majlis Kepang, kita ada tubuh satu kelab sukan dan rekreasi. So dalam bawah kelab tu kita boleh cari income juga dengan buat persembahan ke apa kan. So benda tu pun salah satu kelebihan yang kita perlu ada diri kita. Okay, masing-masing pun ada kelebihan sendiri. Tapi apa yang perlu, macam mana anda keluarkan kelebihan awak tu sebelum masuk kerja nanti, kita dah standby dah kelebihan tu. Okay, betul. Kita memang dah tahu, okay, nanti nak jadi macam ni, nanti nak jadi macam ni. So benda ni perlu sokong, benda ni menyokong benda ni. Macam tadi lah, SPKK menyokong sains sukan kita untuk kita terus ke depan. Betul. Right. Okay, erti dia macam hobi tu ataupun macam kelebihan macam muzik tadi lah, dia membantu untuk apa ni, bukan dalam bidang kita sahaja je, tapi dia lebih kepada buat kita lebih mahal dalam bidang industri, membuat kita lebih mahal, betul kan? Betul. Jadi tadi Cik Amir ada sebutkan tentang multitasking. Seperti yang kita tahu, bukan semua orang boleh buat multitasking. Jadi macam Cik Amir sendiri, bagaimanakah Cik Amir dapat memupuk sikap multitasking itu? Okay, saya betul lah macam Pak Ismail cakap, tak semua orang ada. So pada pendapat saya sendiri, sebab saya tak adalah selalu, tapi cuma kita nak kerja cepat. Saya fikir macam tu je. Saya fikir saya nak siapkan kerja dengan cepat. Sebab saya tahu lah lepas habis ni akan datang lagi. Macam orang cakap, kerja tak akan habis kan. Kerja tak akan habis, memang sentiasa ada. So pada saya sendirilah, ni pendapat saya lah, tak tahulah orang lain. Pendapat saya nak siapkan kerja tu awal, saya nak buat cepat. And then saya boleh, kalaulah benda tu tak mengganggu kerja yang lain, so pada saya boleh buat lah 2-3 kerja dalam satu masa. Macam tu lah cara saya nak apply multitasking tu kan. Dan satu lagi tu tenaga lah kot. Tenaga memang kena kuat, mental kena kuat. Sebab kadang-kadang kita pening kan. Tiba-tiba pening macam buat assignment juga. Kita pening datang satu assignment ni, datang lagi satu, tiba-tiba member cakap kita kena present lah ni esok, tiba-tiba kan. Dia datang buah tiba-tiba macam tu memang pening kepala. Bila pening kepala macam tu, itulah kita punya kita punya cara kita punya macam mana kita nak buat 2-3 kerja tu. Itu pada saya lah, pada itu multitasking yang kalau boleh selesai tu, dia memang yang terbaik lah. Faham. Jadi saya mengambil ayat Cik Turi tadi, kerja itu takkan pernah habis. Jadi kita hidup untuk bekerja, kerja untuk melangsungkan hidup, betul. Okay, soalan seterusnya. Okay, kami, saya sendiri dan kawan-kawan dalam ni yang student AS74, kami sebagai pelajar yang bakal menjalankan latihan industri pada semester hadapan. Jadi pada pendapat Cik Amir, adakah pemilihan tempat menjalani latihan industri ini mempengaruhi untuk pemilihan kerja di masa akan datang? Seperti yang kita tahu, dia ada macam banyak bidang, contoh daripada segi pengurusan, contoh masuk gym ataupun masuk bahagian sport massage, rehab. Jadi adakah pemilihan kami ini akan mempengaruhi untuk pemilihan kerja di masa akan datang? Okey, pada saya memang sangat penting, memang mempengaruhi sangat. Sebab pemilihan tempat untuk latihan industri ni, dia jadi tempat terakhir kita tau. Tempat terakhir kita nak belajar. Okey, bila kita bekerja nanti memang kita still belajar, tapi
tempat kita yang betul-betul kita belajar adalah tempat lahir kita di tempat latihan industri tu. So kita nak buat apa benda yang kita dah belajar sebelum ni, kita nak praktikkan tu di latihan, di tempat latihan industri ni lah kan. So macam saya, pengalaman saya sendiri, saya alhamdulillah saya pilih untuk praktikal di Majlis Sukan, di Majlis Sukan Pahang, di tempat saya bekerja. Jadi so masa tu pun lecturer pun setuju. Saya rasa bersyukur lah sebab saya dapat praktikal di Majlis Sukan kan. So dia adalah kita punya core, right? Kita punya core sendiri, kita punya minat, kita punya belajar, kita memang nak belajar sains sukan. So kita tahu dah di platform yang kita pilih ni memang tempat yang terbaik. So benda tu dia memang mempengaruhi kita bila andai kata kita tersalah pilih, right? Kalau dah betul pilih tak apa, andai kata kita salah pilih. Saya ambil contoh satu, kawan-kawan saya juga waktu saya punya batch, ada yang tersalah pilih, bukanlah tersalah pilih, dia macam mungkin rezeki dia kat situ. Waktu praktikal tu, dia ambil satu syarikat swasta, syarikat dalam bidang sukan juga, tapi syarikat swasta, tak ada buat apa. Faham tak? Dia cakap, saya tanya dia macam mana praktikal apa semua, dia cakap tak ada buat apa. Dia tak ada pun attach dengan mana-mana team ataupun attach dengan mana-mana atlet, sebab kita dalam bidang coaching, betul tak? Dalam bidang coaching sains sukan. So kita memang perlu attach dengan team, attach dengan coach, attach dengan atlet. So bila dia cakap aku tak ada attach dengan mana-mana team pun, sebab saya waktu tu saya masuk je ada kejohanan besar kan. Saya beritahu dia aku nak pergi game ni lah, nak bawa tim long ball, cakap dia. Dia kena ikut aku follow tim long ball. Saya cakap aku tak ada pergi lah, sebab memang satu company tu ibarat macam dia salah pilih. Company tu sebenarnya bukanlah tempat untuk dia provide team ke provide atlet, tapi dia just untuk business, orang cakap. Benda tu, tempat tu. So saya rasa dia salah terpilih dah ni. So dia anggap macam dia punya manager tu macam kau punya manager ni tak ada kerja, tak ada lah kerja lain dia tak ada attach dengan tempat lain. Tapi dia banyak nak buat bisnes je, nak berniaga kan. So benda tu lari pada bidang dia, tapi still dalam sains sukan kan, betul. Tapi apa yang core yang kita nak buat tu, contoh kita memang belajar macam mana attach dengan jurulatih kan. Kita dah belajar macam mana dengan attach dengan team, dengan atlet, program training apa semua kita dah belajar. Kita nak apply dengan siapa kalau tak ada atlet kan, betul tak? So benda tu sangat penting lah untuk pilih tempat latihan industri ni. Jadi pelajar saya rasa semua kena sedia dengan bagaimana situasi pun di tempat praktikal tu pun penting. Sebab nanti andai kata ni dah pilih tempat yang betul, kita kena tahu cara kerja dalam bidang yang kita ambil tu nanti. Okey, yang ni untuk luar daripada sains sukan. Contoh awak pilih tu kita pilih tempat ni, dia mendedahkan kita kepada cara kerja kita di tempat, cara kerja dalam bidang kita nanti. Okey, contohnya kita belajar andai katalah sejarah ke cikgu kan. Kalau ada juga yang cikgu dia tak praktikal dekat sekolah kan, dia praktikal tempat lain, tak apalah yang tu. Kalau yang praktikal sekolah tu, dia kena tahu lah, memang dah kena tahu lah macam mana cara kerja sebagai seorang cikgu, betul. So dia tahu dah input apa yang perlu disediakan, macam apa nama dia kan, lupa dah jadi cikgu tu. Okey, lepas tu saya lagi satu, selepasnya tamat latihan industri ni, macam andai katalah kita tahu ada rezeki kita macam saya ni. So saya rasa itu satu kelebihan lah. Okay? Satu kelebihan bila kita dapat habis je praktikal dekat situ terus dapat kerja kan. So rasa macam bersyukur sangat lah. Itu pun penting lah. Itu kira orang kata rezeki lah, rezeki masing-masing kan. Sebab tak semua, saya punya batch pun masih ada lagi yang tak bekerja. Yang buat kerja-kerja biasa pun ada kan, yang tak berada dalam industri sukan pun ada juga. And then pemilihan tempat industri ni, tempat LI ni, saya rasa penting sebab dia buat kita lebih berkembang, lebih kita berfikir kan, lebih kita boleh banyak pengalaman yang kita boleh
timba sewaktu di latihan industri tu. Contoh dia dalam kematangan kita berfikir, daya kita, macam mana kita nak menyelesaikan masalah kan, disiplin dalam bekerja, semua tu ada, faktor-faktor tu ada sewaktu kita pilih tempat industri tu. Alright. Okey, baiklah, terima kasih. Saya ada soalan tambahan. Pendapat Cik Amir sendiri, adakah latihan industri di kelab belia sukan setiap daerah itu dia macam dia boleh membantu kami untuk berkembang ataupun tidak? Pendapat Cik Amir sendiri. Di mana tadi? Kelab belia sukan, sebab macam saya sendiri untuk menjimatkan kos, saya ingin praktikal di tempat saya sendiri di Sabah. Jadi tempat saya tu yang berdekatan cuma ada kelab belia sukan. Jadi adakah pendapat Cik Amir, adakah tempat itu sesuai ataupun kurang sesuai? Kelab belia dan sukan Under MSN, under Majlis Sukan Negeri lah begitu. Kalau macam saya ambil contoh, kalau macam di Pahang macam kami di Pahang ni, di bawah kerajaan negeri kita ada Majlis Sukan, and then satu lagi di bawah kerajaan negeri juga, tapi dia lain sikit, cuma dia lebih kepada federal punya ni, Majlis Belia dan Sukan. So di bawah Kementerian Belia dan Sukan lah. So kalau macam Faizno cakap nak jimat kos tu, yang tu tak boleh cakap apa lah. Itu pilihan kita sendiri pilihan sendiri. Saya pun fikir nak jimat kos sebab saya nak balik ke Pahang, and then dekat dengan rumah. So saya pun sejam je daripada rumah, tapi saya stay di sini lah. Tapi yang tu pun kita punya pendapat sendiri lah masing-masing Tapi berbaloi ataupun tak tu kena tahu macam mana kita punya perjalanan sewaktu praktikal nanti. Okey, contoh macam apa yang organisasi itu sediakan untuk kita, apa yang kita perlu buat di sana nanti. Contoh macam saya cakap tadi lah, kalau kita tak ada langsung lah attach dengan team, tak ada langsung attach dengan atlet, so saya rasa kita dapat juga, kita mesti dapat, tapi kurang capai kita punya core yang kita nak tu. Kita nak apply apa yang kita belajar kan, betul tak? Macam saya ambil contoh dengan Dr. Zul Akbar, saya belajar komunikasi dengan jurulatih, semua saya belajar kan. So kat mana kita nak apply benda tu. So pada saya, kalau tak ada sangat boleh, tapi kita cuba apply dekat luar. Macam tu. Okey, contohlah Faizno praktikal siang, malam boleh buat personal trainer, cari orang kat luar. Kita dah tak boleh nak masuk dalam industri yang dalam kerjaya kita tu. So yang apa yang kita praktikal tu, kita cuba buat kat luar. Macam tu. Macam saya sendiri pun still ada buat kan. Dekat office, saya memang dekat office, dekat gym, saya dengan atlet-atlet semua. So dengan atlet-atlet kita ni lain lah kerja kita bayar. Itu sebagai part time pula dengan orang luar. So pada saya tu, kita kena macam mana kita nak solve problem tu lah kan. Kita tak ada attach dengan team waktu kerja ni, tapi kita boleh buat waktu malam. So kita boleh apply kita punya skill tu. Betul tak? Kita sisir, kalau tak macam sisir kita nak kita belajar tapi kita tak boleh nak apply kan. So pada saya macam tu je lah, kita kena juga apply. Tapi kalau melibatkan kos, family, semua tu kita boleh cakap apa jugalah kan. Ketentuan ilahi orang panggil. Kalau dah jodoh kat tempat situlah macam mana. Tapi itulah macam saya cakap, kena juga cari satu solusi lain untuk kita apply. Right. Kita dalam masa sama kita apply, kita boleh dapat income lain, right? Income tepi. Itu pun salah satu kelebihan kita juga, pandai cari income luar. Macam tu lah. Okey, terima kasih Cik Amir. Rasanya macam tercuci otak ni kejap, macam okey, boleh fikir lepas ni macam tu. Okey, soalan terakhir daripada saya. Sebelum kita masuk kepada soalan daripada
audiens lah. Okay, apakah nasihat Cik Amir sendiri kepada bakal graduan ataupun graduan yang sudah bergraduasi yang ada dalam ni tapi belum mendapat kerja untuk menceburi bidang pekerjaan terutamanya dalam bidang sains sukan ini, dan boleh jugalah untuk orang awam juga begitu. Okay, nasihat saya nak beri nasihat pun saya tak adalah lama sangat bukanlah dalam bidang sains sukan, bermain sukan daripada kecil kan, tapi dalam bidang kerjaya sains sukan ni tak adalah lama sangat, baru 2 tahun. So nasihat saya kita kena percaya dengan rezeki satu, and then kita kena usaha sikit lah. Macam InsyaAllah lah orang cakap rezeki tu ada, tak ada masalah. Tapi kita kena usaha sikit. Macam kalau lah tak dapat lagi satu kerja yang tetap macam kita cari sekarang, memang kerja kerajaan lah. Ramai orang memang cari kerja kerajaan. So di peringkat swasta sendiri pun boleh bantu kita untuk hidup lah. Orang cakap untuk hidup, boleh lah kan, untuk hidup. So jangan malu untuk cuba sesuatu bidang yang lain lah kan. Sebab orang cakap lah sains sukan sekarang pun, zaman sekarang pun orang cakap sains sukan dah macam dah kurang je kan, macam dah peluang pekerjaan tu macam kurang. Pada saya tak, pada saya banyak. Sebab orang zaman kita ni kita anggap orang zaman kita dengan Dr. Ali dia senior lagi, dia zaman-zaman lain ni, kita yang muda-muda ni, okay, yang zaman-zaman kita ni boleh fikir, pada saya boleh fikir di luar kotak. Kita boleh fikir banyak cara kan. Kalau lah kita kita fikir untuk tunggu kerajaan ke, untuk tunggu kerja yang best je lah, untuk tunggu jawatan 41 ke kan, contoh lah kita ambil untuk jadi cikgu ke apa. Tapi saya rasa susah kalau kita masih tunggu. Itu dah sampai sekarang, sampai dah kahwin, dah ada anak, still tak ada kerja. Lepas tu susah hidup kan. Sebab kita banyak lagi lepas pada tu kan, nak kahwin lagi, fikir nak ada anak lagi, nak ada family sendiri. Sampai bila kan. So cuba untuk cari satu kerjaya yang lain luar bidang kita, ataupun buat bidang kita juga, tapi macam tadi saya cakap, cuba dicari di luar daripada kita punya kemampuan. Macam buat personal trainer, macam buat ambil team, mana-mana team luar yang perlukan khidmat kita. Sebab kita punya yang kita belajar ni mahal kan, kita bayar yuran pun mahal. So benda tu memang mahal. Kita tak semua orang yang boleh dapat apa yang kita belajar kan. Macam satu contoh, kalau coach dekat luar, kalau siapa yang pernah ambil kursus sains sukan di luar sebelum ni lah, ataupun siapa abang adik ke ambil kursus sains sukan di luar, dia orang 5 hari je kan, 5 hari je dia orang bayar berapa ratus, entah tak ingat, level 1 5 hari dia orang dapat kursus sains sukan level 1. Okay, tapi kita 3 tahun setengah, betul? Masa kita, duit kita dah korban macam-macam, dah tinggal mak ayah apa semua. So benda tu memang sangat mahal. Kita kena, pada saya kena apply lah kan. Lepas tu nasihat seterusnya, jangan putus asa lah pada saya tu. Walaupun sekarang ni pun kita dah di zaman pandemik kan. So orang cakap sesuatu yang baru ni pun kalau bidang kita ni tak lari. Pada saya bidang kita ni tak lari, sebab gym boleh buka kan. Latihan di luar pun boleh buat. So pada saya tak berubah banyak yang kita punya bidang ni kalau mengikut pada zaman sekarang kan. So korang pun boleh teruskan pengajian. So tak ada masalah lah. Jangan putus asa lah. Itulah nasihatnya. Okey, terima kasih Cik Amir di atas nasihat dan tips sebentar tadi. Apa yang saya boleh simpulkan daripada penerangan daripada Cik Amir sebentar tadi, pertama adalah usaha, sentiasa berusaha walaupun penat, teruskan usaha, macam tu. Lepas tu jangan malu untuk cuba sesuatu dalam bidang yang lain. Jangan pilih kerja seperti macam saya sendirilah dengan kawan-kawan yang ada dalam ni yang masih belum bekerja. Selepas tamat belajar ni, jangan terlampau memilih kerja. Tapi sekiranya ada peluang
kita bersama-sama cubalah dalam bidang kita sendiri, tapi jikalau tiada kita cuba dalam bidang lain. Itu yang saya dapat simpulkan daripada penerangan Cik Amir sebentar tadi lah. Okey, seterusnya saya buka ruangan ini untuk sesi soal jawab bersama penonton sekalian. Jika ada soalan, bolehlah membuat isyarat angkat tangan seperti ini. Okey. Jika ingin bertanyakan soalan dan ataupun boleh typekan pada ruangan chat box. Dipersilakan. Okey, di sini Izzat Izani. Okey, Izzat Izani. Assalamualaikum Cik Amir. Waalaikumsalam. Saya nak bertanya, pada pendapat Cik Amir, adakah macam komunikasi ni penting untuk seseorang itu untuk berada dalam bidang kerjaya? Sebagai contoh, dia punya accent lah. Pada orang Sabah, Sarawak begitu. Komunikasi kita ambil macam macam mana? Contohlah kita dalam bidang kerjaya kan. Okey. Adakah pada pendapat Cik Amir pentingkah untuk komunikasi dalam macam slang ni kan? Ada slang accent tu. Jadi macam mana? Macam kita ambil slang lah, kita ambil slang senang Okey, pada saya komunikasi ni penting. Okey, memanglah sebab kita dalam saya sukan pun kita ada kan one way communication, two way communication. So komunikasi ni saya anggap penting sebab nanti kita nak sampaikan kita ni kalau dalam bidang coaching ni memang kita perlu sampaikan maklumat, kita perlu sampaikan message untuk atlet, untuk jurulatih apa semua. Benda tu memang penting. So kalau kita cakap, senang cakap lah, kita cakap dengan coach tak faham apa kita punya, kita cakap dengan coach, kita cakap dengan atlet tak faham apa kita punya isyarat dan kita punya bahasa. So benda tu akan mengganggu sikit, mungkin akan mengganggu emosi atlet ataupun boleh mengganggu dia punya performance kan. So atlet ni tiba-tiba dalam gelanggang coach cakap, coach ni orang Kelantan dia cakap tapi bunyi Sabah, macam mana dia cakap kan, lain dengar. So atlet pun macam pening-pening lah dia buat sendiri pun kalah. So tak boleh lah. Pada saya kalau yang slang tu pun pendapat saya sendirilah, bila dah masuk di zaman belajar ni kita dah dengar macam-macam Kalau maaf cakap lah, kalau macam orang yang tak ada sambung pengajian mana-mana, macam kawan-kawan kita yang tak sambung pengajian, dia mungkin duduk di kampung je. So dia tak keluar kan. Bila dia tak keluar tu dia tak ada dengar macam-macam bunyi orang cakap, macam-macam slang ataupun bahasa luar. So dia mungkin tak boleh catch up, tak boleh dapat. Tapi kita yang selalu dengar ni duduk dekat UPSI, macam-macam kawan ada Sabah banyak, Kelantan ke mostly Kelantan ramai. Saya ambil sebab saya pada timur sini, so kawan saya memang ramai Kelantan. Ada yang boleh ubah. Orang cakap, kalau orang Kelantan cakap kecek luar macam tu kan, macam boleh ubah. Tapi slangnya sikit-sikit tu tak ada masalah kot pada saya. Janji apa yang kita nak sampaikan tu orang boleh faham. Macam saya pun kadang-kadang terkeluar bahasa Pahang. Macam Pahang kalau macam cakap cakap kita kabur dalam Pahang, tiba-tiba terkeluar, kita kena menjadi awak kena kabur, kabur dia Pahang, kita bahasa betul dia cakap, awak kena bagi tahu. Kalau orang Pahang dia faham kan, macam tu lah. So ada juga kadang-kadang terlepas, tapi kita boleh kontrol benda tu. Pada saya, pandangan saya dia memang penting sebab, tapi kita kena tahu lah, kena tahu macam mana kita punya orang kata kita punya klien nanti, atlet ke jurulatih ke, kita kena faham dia boleh faham kita. Itu je, simple. Dapat menjawab soalan siapa tadi? Izzat Alhamdulillah. Terima kasih Cik Amir atas pendapat anda. Alright, no problem. Okey, pada ruangan chat box ada dua soalan. Soalan daripada Muhammad Nur Azman, dia berbunyi lebih kurang sama seperti
soalan Izzat tadi. Jadi kita skip soalan itu sebab dia sama lebih kurang. Okey, seterusnya soalan daripada Cik Nur Aida Putri. Okey, salam Encik Amir. Saya ada satu soalan. Sekiranya selepas bergraduasi saya ingin membuat kelas untuk orang awam, apakah langkah awal yang perlu saya lakukan? Terima kasih. Okey. Kelas orang awam tu kelas apa? Nak buat kelas apa tu? Dalam bidang? Mungkin dalam bidang sains sukan. Sebab ni salah seorang pelajar S74 juga. Kalau dalam bidang kita, saya ambil contoh dia buat personal coaching, personal trainer, right? Di mana-mana gym komersial lah. Yang ini yang saya suka punya kan. Okay, langkah awal, first thing is kena faham betul-betul apa yang kita nak buat nanti. Okay, saya pernah dulu masa mula-mula lepas habis belajar tu, saya tinggal kejap dalam 2 bulan 3 bulan. Bila nak apply balik lepas pada tu dah dapat kerja dekat gym kan. Bila nak apply balik tu weight training pun kita boleh lupa kan. Ini nama apa kan. So bila dah selalu buat tu tak apa, ni bila kita tinggal lah, nama setiap exercise pun kita boleh lupa. Pada saya itu langkah pertama lah. Langkah pertama persediaan apa yang kita nak sampaikan. Okay. Lepas tu program training kita, macam mana kita nak guide dia, apa dia punya target kan. Ada orang target dia cakap dia nak kurus kan, dia nak kurus sahaja. Lepas tu ada dia cakap yang ni saya nak badan yang lean lah. So program training dia lain kan. Kita nak daripada segi conditioning dia berbeza kan. Yang ni kita banyak buat core ke, yang ni banyak buat dia nak perut six pack ke apa kan. So itulah penting kita tahu macam mana kita nak berkomunikasi dengan dia tu. Kita tahu apa yang kita nak buat dengan dia nanti. Itu penting lah. Lepas tu yang kedua, untuk orang awam ni satu je, macam saya pun ada buat. Saya ada buat orang awam, saya ada buat dengan atlet. So kita kena tahu beza dia dengan atlet. Saya buat high performance punya training. Okay, high performance semuanya yang memang yang untuk budak Sumar kan. So dia orang memang training semua high performance. Yang untuk orang awam ni kita banyakkan kepada basic lah. Betul, kita buat basic. Kita punya contoh latihan pun, contoh exercise kita pun semua basic. Okay, so kita tahu nilai apa tahap orang awam tu macam mana kan. Kalau kita buat lebih-lebih nanti customer kita lari. Nanti dia tak nak ikut kita punya program training kan. So itulah banyak majlis macam datang gym sekadar jajak balik, ambil gambar kat cermin balik. So tak ada orang yang guide. So kita ni sebagai orang yang orang kata orang bertanggungjawab walaupun kita bukan dia punya coach, tapi kalau kita nampak pun kita boleh tegur kan. Sebab kita ada sijil kan, kita ada ijazah, kita ada mahal kita punya tu. So kita layak untuk tegur kalau ada salah buat ke program ke apa ke. Macam tu lah. Pada saya itulah preparation yang kena ada lah kalau kita nak untuk jadi kalau untuk buka kelas untuk orang awam nanti. Okey, baiklah. Okey, seterusnya soalan daripada Muhammad Fikri Petrus. Apakah tindakan yang seharusnya kita ambil jika berdepan dengan jurulatih yang lebih berpengalaman dan lama dalam bidang kejurulatihan? Sebab kadang graduan baru ni akan rasa malu dan rasa tidak yakin diri semasa melatih atau berada dalam sains sukan. Okey, saya dekat sini pun banyak jugalah kan. Memang semua coach dekat kat sini lah, dekat luar pun sama. Even dekat national punya team pun sama. Memang semua pengalaman memang paling highest lah orang cakap kan. Sains sukan tu memang level 3. Dia punya CJ sains sukan. Orang kata dah paras shilling lah. Tak boleh naik atas lagi lah. Memang paras tinggi lah tu. Dia punya SPKK pun CJ tu pun memang paras paling tinggi dah. Kan? So pengalaman ni memang banyak. Dah 10 tahun jaga team tu. Tapi
kita ni sebagai orang yang baru, tapi kita ada knowledge kita ada knowledge tu. Kalau andai kata coach tu salah, jangan takut. Tak perlu takut pun untuk kita tegur kan. Sebab ini pandangan kita ada knowledge. Kita ada kita punya backup kan. Tunjuk je sijil degree nanti, pam depan muka macam tu. So, saya belajar ni coach, coach saya rasa ni salah coach. Walaupun dia dah buat benda tu 5-6 tahun, tapi adakah benda yang satu yang dia buat tu akan menaikkan performance atlet tu? Tak tentu juga, betul? Mungkin dia buat yang lain tu betul, tapi yang satu tu yang salah tu dia tak naik pun performance atlet tu. So kita boleh tegur benda tu. Right, betul tak? So tapi jangan malu dengan coach yang lama-lama ni. Kadang macam saya cakap tadi, dia orang khusus 5 minit, tapi kita khusus kita 3 tahun. Dia orang 5 minit pula, dia orang 5 hari. Khusus kita 3 tahun setengah kan. So kita lagi bukan punya pengalaman, tapi mungkin knowledge kita tu mungkin lebih sikit pada dia. Sebab banyak coach-coach yang lama ni, dia orang ni atas dasar pengalaman saja dia guna kan. Orang kata panggil old school lah, old school punya program training, old school punya skills kan. Contoh macam weight training kita buat 3 sesi seminggu, 3 sesi dia bantai sekali je seminggu. So macam mana atlet nak dapat strength kan? Kita ada buat, kita punya ikut intensity kita ada buat medium, kita buat low, kita buat hypertrophy kan, kita buat power level. So berbeza. Mungkin dia ni tahu, okey budak dia angkat besi, angkat je. So tak tentu benda tu. Tapi jangan takut lah kalau jumpa lepas ni dekat luar kan. Jangan takut kalau ada ada disekalikan dengan coach-coach yang lama tu, tak perlu takut lah pada saya. Sebab saya satu lagi, saya tak adalah jaga spesifik sukan kan. Saya just conditioning. Conditioning. So saya jaga semua sukan kan. Ada juga coach yang tak tahu langsung, atlet pun tak pernah masuk gym. Atlet coach pun memang tak tahu langsung pun ada juga. So kat situ lah kita boleh guide slow-slow kan. Tanya atlet tak pernah main, okey tak apa, saya boleh guide, saya bagi program training, tapi kena follow. Coach pun kena follow. Sama-sama kita bantu coach tu, betul tak? Kita bantu coach tu, dia sendiri pun dapat knowledge. Knowledge yang sebelum ni tak pernah tahu, tiba-tiba zaman sekarang dia baru tahu. Orang cakap, itu yang penting saya sukan. Kita senang je dalam bidang saya sukan ni, senangnya kita nak memperkasakan saya sukan. Macam tu je. So kita kena apply, memang kena apply. Macam tu. Okay, baiklah. Ini ada soalan terakhir daripada Hazim. Okay, salam Coach Amir Kasturi. Saya ada soalan. Pentingkah penampilan sebagai coach untuk menarik minat orang awam untuk join kelas kita, atau pengalaman lebih penting untuk menarik minat? Okay, pada saya dua-dua lah. Dua-dua. Satu, personality coach tu sendiri dan juga pengalaman. Okay, kalau ada personality ni kita ambil kalau macam untuk buat kelas di luar kan. Kita ambil personal trainer ni. Satu ialah orang cakap mulut YB. Mulut YB ni dia pandai cakap. Yang tu je satu. Mulut dia memang mulut YB. Okay. Lepas tu itu daripada segi personality. Yang lain tu handsome ke, badan sador ke, itu lain. Ada coach yang badan gemuk pun boleh buat kan. Coach international pun ada je badan gemuk. Tapi dia punya knowledge tu dia tahu. Kalau sekadar orang kata sekadar rupa sajalah tak boleh juga. Pengalaman kena ada juga. Kan, sebab kalau yang mula-mula ni boleh, sebab kita dah pernah belajar kan. Kita dah belajar sebelum ni. Pada saya pun bila apply dekat kawan-kawan dalam kelas, sama je kalau kita apply dekat luar nanti. So kalau belajar daripada sekarang, boleh. Dijadikan kita belajar tu sebagai satu pengalaman. Orang cakap, pernah bawa budak training ni tak? Gym apa semua juga? Pernah cakap. Tapi kita buat dekat dalam kelas je, tak buat dengan orang luar pun. Tapi kita macam mana kita nak cover benda tu, kita cakap yang kita yakin yang kita dah pernah pun buat. So orang lebih tertarik kita. Orang cakap, dia bagus lah. And then yang lain-lain tu, tunjuklah result-result. Macam orang cakap testimoni kan. Testimoni kan. Ada coach tu dia tunjuk testimoni badan dia je. Ketul-ketul kan. Itu
boleh jugalah. Kalau tanya perempuan, ada yang suka tak? Kalau tengok coach yang badan besar-besar, sadar gitu kan, mesti ada yang suka. Betul tak? Tapi satu lagi, awak punya program, awak nak kurus, adakah dia boleh buat? Tu je. Adakah dia tahu macam mana nak buat program untuk kurus? Ada program yang perempuan tu bukan nak kurus, dia nak tambah weight, dia nak naikkan dia punya muscle kan. Macam tu dah nak increase muscle ke apa ke, macam tu. Di program kita tu adakah dia tahu? Ataupun sekadar rupa saja, dekat indah khabar dari rupa, tak boleh jadi juga. Betul tak? Tapi dua-dua tu pada saya penting lah. Jawab tak soalan Hazim tadi, Hazim? Menjawab tak Azim? Okay. Penerangan yang ringkas, padat dan agak memberi kesan dan membuka minda kepada para hadirin, termasuk saya sendiri. Okay. Terima kasih Cik Amir atas perkongsian pengalaman, tips dan nasihat kepada kami sebagai bakal graduan serta graduan yang berada dalam meet ini. Hai doktor. Okay. Seterusnya. Okay. Doktor sila. Dia nak bercakap juga. Okay, dijemput doktor kita untuk bercakap. Dr. Ali, dipersilakan. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang semua. Saya ucapkan tahniah kepada semua lah sebab dah hancurkan beberapa siri webinar yang sangat bermanfaat. Jadi kita, kalau compare dengan sem-sem sebelum ini, topik-topik yang kebanyakan kita bawa adalah topik seperti asas soalan fizikal dan macam-macam lagi. Topik-topik yang korang dah belajar dah. So sekarang ni apa yang kita nak buat, yang kita dah buat sekarang ni adalah topik-topik yang berguna untuk korang bila dah habis belajar nanti. So memang pilihan-pilihan speaker pun semuanya sangat bagus. Contohnya yang sekarang ni kita ada Amir. So Amir, nak tanya sikit, dekat MSN Pahang berapa ramai daripada UPSI? Daripada UPSI sekarang ada dua. Saya dengan satu lagi, seorang lagi Fahmi, dia baru habis. Fahmi Izani ke? Fahmi Izani, ya. Okay. Fahmi Izani. Betul-betul. Dia FYP bawah saya lah. Okay, so tahniah lah sebab tak ramai sebenarnya student daripada UPSI ni dapat masuk MSN sebenarnya untuk pengetahuan semua. Sebelum ini kerja di MSN, kerja di MSN lah, terutamanya dipelopori oleh sebuah universiti UiTM je. Kebanyakan graduan daripada sana. Tapi semenjak kita ada S74, semakin bertambah lah yang daripada UPSI dia dapat masuk ke MSN. Tak ramai sebenarnya. Kalau korang kira seluruh MSN pun, aku rasa tak sampai dua tangan ni. Dia memang tak sampai 10 orang. Jadi ini adalah permulaan yang baik. UPSI semakin semakin dapat tempat lah di Majlis Sukan Negeri. Jadi kita sangat bangga dan sebenarnya bila Amir dapat kerja kat MSN Pahang pun tak ada siapa yang terkejut pun. Sebab daripada dia dekat universiti pun kita dah tahu dah siapa yang boleh harap. Dia akan nama-nama yang macam, kalau macam batch Amir ni nama dia, nama Daniel, nama Syahiran, tapi Syahiran dengan Daniel dua-dua dia ada cikgu. So nama-nama yang macam ni lah. Jadi saya harapkan awak semua ni ambil iktibar. Jangan masuk UPSI tahu dating, tahu tidur je. So pastikan popular jugalah sikit, popular juga. Macam tadi soalan last tadi, pentingkan penampilan memang penting pun sebenarnya. Sebab kalau kita nak ikut pun dengan trend sekarang ni, memang ramai yang penampilan dia smart, dia akan lebih dipercayai lah. Jadi benda-benda tu pun kena jagalah, bukan sekadar pengetahuan saja. Okay? Jadi itu sahaja daripada saya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada saudara Amir. Saya rasa bila saya dengar Amir bercakap ni, saya rasa akan datang kita akan buat seminar yang secara yang ni lah. Minta maaf lah, pada kali ni kita memang tak ada bayaran sebab ini assignment kelas. Boleh, tak ada masalah, tak ada hal lah. Kita akan datang, bila saya tengok, wow, dia punya talk bagus. So kita boleh fikirkan apa aktiviti yang jabatan boleh buat yang betul-betul. Susah sangat lah tajuk tu ke. And kepada yang lain yang saya tak masuk webinar, minta maaf lah sebab saya ni sibuk sebenarnya. Banyak benda yang saya kena buat sampai tak sempat masuk. Tapi apa-apa pun teruskan.
dan saya ucapkan tahniah sekali lagi kepada semua dan terima kasih last sekali kepada Amir. Okay, Alright, itu no problem. Sama-sama. Okey, terima kasih Dr. Ali di atas kata-kata sebentar tadi. Okey, sebelum saya teruskan majlis, saya menjemput semua yang berada dalam Google Meet untuk memberikan tepuk tangan kepada saudara Amir Kasturi sebagai alumni dan ada lagi. Okey, sebab kita ini saudara Amir merupakan salah seorang alumni UPSI, alumni fakulti kita dan paling penting alumni daripada kos kita sendiri. Jadi dia macam membuka minda kepada kita sendiri, dia bagi role model. Terima kasih sangat-sangat untuk Encik Amir. Okey, seterusnya program akan diteruskan dengan gimmick sesi penyerahan cenderahati secara maya. Jadi disebabkan kita online, jadi kita buat secara maya saja, okey? Jamir mana? Ada, saya kena tutup kamera dulu sebab gimmick Oh, okey. Okey, baiklah. Okey, gimmick sebagai penyerahan apakah? Okey, penyerahan. Ini dia. Okey. Okey. Thank you lah untuk grup ni. Thank you lah. Okey, sama-sama. Harap cenderahati yang tidak Jangan dapat seberapa ini. kasut ke, baju ke. Sorry. Harapkan cenderahati ini boleh digantung dalam bilik dan dijadikan Nanti gantung. pameran. Boleh. Terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, suka saya ingatkan kepada para hadirin, link untuk e-sijil telah diletakkan pada ruangan chat box. Jadi link e-sijil bolehlah diisi dan akan di-emailkan kepada semua yang berada dalam Meet pada malam ini. Okey, sebelum menutup program kita pada malam ini, dijemput semua hadirin untuk menghidupkan kamera bagi sesi bergambar. Okey. Sebelum itu, daripada soalan Cik Hazim sebentar tadi, terima kasih Coach Amir Kasturi, sangat menarik dan menghiburkan. Okey, dijemput AJK Technical untuk mengambil alih. Dipersilakan. Okey, terima kasih semua. Terima kasih Hamid. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Okey. Terima kasih Coach Turi. Alright. Okey, inilah yang dikatakan ibarat menanam sudah dituai, ibarat musafir sudah sampai. Umpama berlayar telah sampai ke pelabuhan, umpama berjalan telah sampai destinasi. Dengan berakhirnya sesi bergambar tadi, maka berakhirlah program nilai tambah untuk graduan sains sukan. Ribuan penghargaan diucapkan kepada hadirin yang sudi meluangkan masa pada malam ini. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Tuhan dan yang buruk itu datang daripada kelemahan penganjur sendiri. Akhir kata, jaga diri, jaga keselamatan, jaga kesihatan dimanapun anda berada. Ingatlah orang tersayang. Sampai berjumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih. Alright. Sama-sama. Jangan lupa isi Terima kasih. sijil untuk link. Sama-sama. Terima kasih Cik Ami. Terima kasih pada panel dan juga kepada semua yang hadir dalam webinar. Thank you guys. Terima kasih. Sama-sama Sharon. Terima kasih. Sama Sharon. Okay, thank you guys. Iya Kak. Oke. Boleh stop. Terima kasih. Terus postmortem sinilah kita. Kita postmortem. Oke, Ya. boleh. 9.45. Mau setem lah.
Ini grup siapa nih? Terima kasih semua yang sudah join. Ya. Thank you, kalian mantap. Duri, thank you so much. Thank you. Begitu dia, saya single. Kamu coba Kak Sharon? Risau je member. Saya mau. Nanti awal bangun kan, saya suka awal bangun. Oh. Tania guys, Tania Sharon, Thank you. Tania Zura, Tania Ginur, dan lain-lain. Thank you MK. Sama-sama MK. Terima kasih MK. Pak Ashraf, Sama-sama MK. oke, Mas Ashraf, Sama-sama MK. ayo, last game Mas Ashraf, Magic. respon dalam grup kita. Ini tidak aku nih. Perlu saya ulas kan nih? Baik, keluar orang mau postmortem. Iyalah. Ashraf grup lain keluar. Sama dorong aku Sijil gila. kita akan bagi dalam grup pendaftaran nih kan? Ya Sharon. Itulah Kita akan tengok yang daftar dan masuk. Kalau aku masuk nih. E-Sijil ni sangat berguna ya geng. Boleh apply jadi cikgu ah? Boleh. Wow. Kawan-kawan bolehlah kita dalam grup webinar tu kita bagi terima kasih lah sebab orang sudah join program kita. Okay? Support. Sudah. Yang lain, aku pun bersupport. Kita tiba. Terima kasih semua. Thank you guys. Siapa Alif nih? Alif Najmim. Siapa tuh? Dia mau isi J2 tuh saya rasa. Ya. Alif Najib ni tidur ke? Dia on private kah? Dia Dia on private. Dia masih ada kah? Itulah start kita punya postmortem. Cantik lah. Jera, ya, tunggu lah. Sila keluar, Pak. Keluar. Sudah. Keluar. Oh. Keluar, Pak. Keluar. Oke. Kejadian. Alim, kau tak pakai background lah. Korang telepon, guys. Astaga, mencuri-curi ya si Asro. Astaga. Cap siapa pakai lipstick? Sorry nih. Cap. Sorang-sorang, Azura lepas tu saya. Nanti relate Asro sudah lah. It's a rap gang. Good job. Tanya semua. Sorry tadi saya lupa lupa cantik. Lupa cakap. Lupa apa ni? Jemput bukan doktor. Saya lupa cakap dia. Sorry. Saya memang mau jemput dia di ujung tu, tapi saya tidak masa dia masuk saya tidak tegur dia kan. Sorry guys. Like, ku dengar tu. Kenapa saya bercakap begitu? Okey, rakam lagi guys. Saya mau. Kejap, saya mau IG dulu. Okey. Ya, relax lu, tenang-tenang. Ya, sorry. Saya masih gemetar ni. Okey.